pelajar I think tahap 1 yang masih lagi tidak menguasai 3M. Saya telah sebut 2021 lagi benda tu. Berarti Dan ini memang bahana si Razi Jidin lah yang lemah, dan juga pada waktu tu pimpinan KPM yang dilantik bukan di kalangan orang yang layak. Saya berada kat itu, saya tahulah siapa yang layak, siapa tak layak, dan orang-orang yang dilantik tu memang bukan orang yang sepatutnya berada kat situ. Orang yang bagus. Saya tak serang peribadi, tetapi untuk handle keadaan COVID waktu itu dan pasca COVID, kita perlukan orang yang lebih cekap, dan malangnya Razi Jidin melantik orang yang kurang sesuai di tempat itu. Tanpa saya sebut apa-apa nama lah. Dan akhirnya hari ni dah 2021, 2024 masih bicara perkara yang sama juga. Masih lagi cerita yang keciciran, masih lagi tak boleh menguasai 3M sebagainya. Okey, jadi balik cerita. Datuk Seri Najib beritahu saya. Dia tanya saya macam mana isu Bestarinet. Saya kata Datuk Seri PM waktu tu tahu. Dia kata ya, dia kata Mahyudin tulis surat pada saya minta paksa suruh buat benda tu. This is 2016. No. Surat tu pada 2011. Oh, 2011. Ya. 2011. Awal masa fasa awal tu. Ya. Saya ada nombor siri surat tersebut. Fasa pertama. Ya, fasa pertama. Sebab sepatutnya di waktu itu dihabiskan projek Schoolnet, kalau masih ingat lagi. Betul, Schoolnet itu patutnya dihabiskan, barulah nak bawa yang baru. Atau itu sepatutnya, tetapi Mahyudin pada waktu itu TPM dan juga PM TPM dan Menteri Pendidikan telah tulis surat kepada Datuk Seri Najib sebagai PM untuk segerakan itu. Segerakan projek yang Bestarinet ni. Jadi saya lihat dokumennya. Surat tersebut memang saya tahu. Dia macam paksa lah kita kata. Suratnya KPM boleh cek, Menteri boleh cek, KSU boleh cek. Kalau dah tak ada surat itu pun, saya harap-harap pihak Datuk Seri Najib mungkin ada simpan. Mungkin. Kalau tak ada pun, saya yakin di pihak SPRM mungkin telah ada kopi surat tersebut. Tapi itu tak terkejut lagi. Itu tally dengan apa Datuk Seri Najib cakap. Maksudnya Mahyudin suruh segerakan. Jadi saya kata, dia kata, ialah sama dengan saya pun, saya kata Mahyudin minta Tun, ikut cakap Tun, ni boleh tanya Tun lah. Tun Mahathir, PM. Tun Mahathir sebut kepada saya waktu saya menteri, 5 kali jumpa, minta saya teruskan. Dia kata Mahyudin marah dan sebagainya. Minta teruskan projek One Bestarinet apabila dia berakhir pada Jun 2019. Dan selepas saya tak jadi menteri, selepas berlaku Sheraton Move, waktu tu dia cakap, Syed Saddiq boleh menjadi bukti. Syed Saddiq tahu benda ni A sampai Z. Datuk Seri Mukhris pun tahu benda ni. Dan bukan satu benda yang rahsia lagi, Peja pun tahu benda ni. Jadi apa Tuan cakap? Tuan kata, yalah, siapa ni Mahyudin datang mengurung tiap hari, suruh buang you, dia suruh you sambung Bestarinet, you tak mau sambung. Dia presiden parti, kalau presiden parti tak mau you jadi menteri, saya Perdana Menteri. Jadi itu dia cakap lah. Tak apalah, selepas tu dengan dia pun hilang jawatan PM dan Mahyudin jadi PM. Jadi pada waktu saya 2-3 kali nak akan kepastian. Dan dia sebut perkara itu. Dan Syed Saddiq tahu perkara ni, YB Syed Saddiq Muar, dia tahu perkara ni, dan saya rasa bukan satu perkara yang rahsia lagi. Saya je yang tak tahu, orang yang last tahu benda ni. Tapi nak ceritanya, itu tak mengejutkan lagi. Yang lebih mengejut bila saya lihat dokumen tender tu. Dokumen tender pada One Bestarinet tu. Ya. Kelulusan ni dokumen saya yakin SPRM dah ada. Saya berani cakap ni kerana SPRM dah lakukan siasatan. SPRM pun ada datang bertemu dengan saya, inginkan maklumat dan sebagainya. Dia ada macam interview. Ada interview. Pegawai-pegawai mereka datang. Tan Sri Azam pun berhubung dengan saya. Sebab Tan Sri Azam dah sebut benda ni. Jadi saya boleh sebut lah. Datang dan mereka tanya tentang, saya sebut dokumen gini. Dan saya yakin mereka dah dapat dokumen tersebut. Kalau tak ada dokumen tersebut, satu question mark. Tapi saya masih simpan lagi nombor-nombor rujukan dokumen-dokumen. Antara yang menarik ialah bagaimana keputusan untuk award kepada syarikat yang menang tu. Dalam tu banyak syarikat masuk. Ada syarikat yang menepati kriteria. Pertama, paid up capital 5 bilion. Ada company telco, tanpa sebut mana-mana telco lah. Kita pun faham lah yang besar-besar lah. Ada yang 3 bilion dan 1 bilion. Company ni hanya ada dalam 30 lebih juta saja. Tak apa lagi.
company lain dah lama establish. Bertahun-tahun. Tahun. Betul? Kan? Company ni baru setahun. Daripada tarikh dia dapat tender tu 2011 tu maksudnya 2010 diwujudkan. Ya. Yelah dalam Lebih tempoh kurang lah, dalam tempoh tu lah. baru ditubuhkan. Baru ditubuh. Seolah macam tubuhkan, bawa idea ni, tu tak boleh lagi. Okey. Proses panggil tender, proses sediakan, proses kelulusan, proses award setahun. Setahun. Dan dihentikan Schoolnet Immediately yang sepatutnya abruptly untuk diberikan kepada tender itu. Dan saya tak tahu, sebelum ni saya ingatkan benda tu is an open secret. Rupanya ramai tak tahu. Jadi orang kata kenapa tak dedahkan perkara ni dulu dan sebagainya. Saya kata tunggu waktu lah. Dan ini hari bila PM sendiri bagi arahan kepada SPRM dan SPRM sendiri dah mulakan siasatan, saya rasa saya boleh dedahkan dan SPRM ada bukti-buktinya. Okey, yang penting permulaan award tender itu question mark. Syarikat yang baru tak ada pengalaman dan kita tahu bila tak ada pengalaman pastinya akan gagal. Bagaimana dalam tempoh setahun itu dan kenapa surat diberikan daripada TPM kepada PM memaksa PM segerakan projek bernilai lebih pada 4 bilion itu. Ialah kalau saya jadi PM macam Dr. Seri Najib, dia kata dah TPM tulis surat, dia pula Menteri Pendidikan. Dah tentu dia lebih tahu apa yang terbaik untuk, kan? Yalah. Dia pun banyak benda. Banyak benda nak fikirkan, kan? Jadi saya teringat lagi kata-kata Datuk Seri Najib. Dia kata saya penyamun lah, saya ambil duit, macamlah dia bersih. You ingat dia bersih ke dengan benda ni? Saya kata Datuk Seri Najib lebih tahu. Bersih tak bersih, Datuk Seri Najib kata kalau dia tak ambil, dia kata takkan nak buat macam gini. Daripada awal sampai gini. Saya kata wallahualam. Datuk Seri Najib lebih tahu game ni. Saya orang baru, I'm a novice. Saya kata. Tapi itu antara mengejutkan. Jadi apabila gagal projek ini, dia satu unexpected consequences. Benda yang memang dah dijangka. Award tergesa-gesa, company yang baru, kemudian benda yang boleh percuma kau jual. Frog VLE nilainya ratusan. Kita tukar kepada Google Classroom free of charge. Kan? Di waktu itu dah menyelamatkan pendidikan di waktu COVID. Kan dah baru ni kesan saya luluskan gunakan Google Chrome secara percuma. Google datang di waktu PMX tepat pada waktunya membuat pelaburan. Bayangkan kalau pada waktu itu kita terus dengan Frog VLE lah sampai hari ni, kalau saya teruskan Bestarinet, saya ingat Google pun tak nak datang. Tapi tak apalah, Google mungkin dia lebih tertarik dengan PMX dan juga Madani. Tapi dia punya seed. Why? What brought Google to Malaysia? Sebelum ni dia tak ada pusat kat Malaysia. Tak ada. Pusatnya kat Singapura. Kita pernah pergi Singapura punya tu kan. Dia datang selepas kita buat Google Classroom. And Google can testify this. Kan? Sebab pada waktu itu pun kita lihat lebih luas daripada itu untuk buat dengan bukan setakat Google, dengan lain-lain lagi. Jadi yang memeranjatkan itu banyak. Sebab itu bila datang keputusan yang profesional, sama ada laporan berkaitan Bestarinet, nak terus tak teruskan, kita dah sebut dulu, ni sebut lagi. Jadi KSU pada waktu Datuk Ghazali tanya, dia kata apa ni YB, ini laporannya. Memang cadangan daripada komiti, cadangan daripada kami pihak profesional untuk tidak teruskan. Dan pada masa itu ada pemantau ataupun auditor luar kan yang mengkaji benda tu kan before they give the report to you. You did involve with one of them. Kan? Dan memang yang dilantik oleh KPM pun luar. Luar dan dalam KPM. Okey. Jadi yang penting badan luar, third party dan juga dalam KPM yang penilaian, hatta dalam KPM pun penilaian kata projek yang gagal. Dia ada satu je yang kata berjaya, yang kata okey. Itu yang dilantik oleh pihak vendor lah. Jadi sekarang ni dalam keadaan seperti itu, saya rasa saya ambil keputusan yang betul lah untuk tak sambungkan. Datuk Seri Najib masa Tan Sri Muhyiddin Yassin Mahyadin keluar daripada UMNO pada waktu itu 2015-16 macam tu, dia menuduh Datuk Seri Najib sebagai korup, sebagai orang yang ambil duit, 1MDB dan sebagainya. Tetapi sekarang ini rupanya benda ni terpalit kepada dia sendiri sebenarnya, kan? What do you think? In a way lah kita kata. The first thing came into my mind is an English idiom, tapi I don't want to mention it here lah. Cattle and pork. Okay, tak siapa ni, tapi dekat situ macam dialog terakhir Datuk Seri Najib
kepada saya kat rumah dia lah. Ya. Dia kata, dia cakap macam dia busih, dia kata. Yalah. Ah, Tapi maksudnya ada. saya kata Datuk Seri lah, you know best. Dia kata, dia gelak. Tapi dia kata saya sanggup bersumpah Yedin, saya sanggup bersumpah 1 sen pun tak masuk dalam poket saya, dia kata. Dia kata masuk kat parti kan. Yalah, pasti itu yang bersatuan itulah kan. Tapi dengan benda ni pun kalau kita nampak dia yalah macam kalau dia tak ada apa yang dia boleh dapat daripada benda ni, takkan dia nak push sebegitu kuat. Wallahu a'lam, saya serahkan kepada SPRM. Kepada SPRM saya hanya deal dengan isu Bestari Net dan saya hanya deal dengan bahan-bahan bukti yang ada dan serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa, okay, Wan Bestari Net bila serbuan itu berlaku kan, saya tak pastilah detailnya, mungkin doktor boleh share kalau ada lah kan. Bagaimana, yalah pendedahan tu mungkin daripada doktor, mungkin daripada orang lain. Siapa yang mana? Wan Bestari Net yang kena sebut SPRM apa ni? Tahu tak kisah tu? Why did SPRM ambil? SPRM tidak akan buat tindakan kalau tidak ada laporan. Maksudnya ada laporan yang berlaku. Dan saya tidak silap saya menjelang pilihan raya negeri yang kita Sungai Bakap. Bukan. Oh, before that. PRN kan yang kita buat live tu. PRN itu lepas kita buat cakap tu ada laporan polis. Tak silap saya ada 20 terhadap Mahidin. Terhadap Mahidin. Dan juga ada laporan kepada SPRM. Jadi saya ingatkan benda tu senyap dan kita pun ingat dah mati gitu. Rupanya SPRM mungkin dia ambil waktu untuk kesihatan dan mungkin ada laporan dalaman sendiri. Tapi saya masih lagi, yalah mungkin tak boleh jawab soalan ni lah, tapi saya masih lagi tak cukup lengkap kalau penahanan ataupun at least Tan Sri Mahyadin tak dipanggil ataupun tak dikaitkan dengan benda ni kan. Kalau kita tengok seolah-olah macam yalah keputusan itu pada dia sebagai TPM dan juga Menteri Pelajaran. Tapi yang kena Wan Bestari Net je sekarang ni kita nampak. Seolah-olah macam kelicikan itu. Sebab saya semalam berita mengatakan Tan Sri Mahyadin akan dipanggil oleh SPRM lah. Tidak mustahil. Tapi itu sumber dalaman kan. Dan juga yang replicated juga is Datuk Seri Mazir Khalid because he was the one who extended the second phase of the contract. Betul. Dia yang kan dia dipanggil kan? Tak, kalau ikut news malam dia kata sumber dalaman mengatakan tidak mustahil 2 orang dipanggil dan saya rasa panggil. Dan kalau SPRM ini inginkan maklumat mungkin boleh bukan panggil lah. Menemu ramah dan mungkin boleh temu ramah Datuk Seri Najib sendiri. Betul. Betul. Dan menteri yang ada sekarang YBM Fadlina dan juga KSU mereka mungkin ada boleh membantu SPRM dengan segala bukti dan bahan dokumen semenjak 2011 itu sendiri. Doktor rasa bukti-bukti itu dulu pengalaman sebagai bekas Menteri Pelajaran ada? Boleh didapati sebagai oleh Menteri Pelajaran? Dia boleh dapat easily Boleh dapat Dan apa yang kami buat dulu saya rasa masih ada lagi. Ya, dan yalah sebagai menteri sepatutnya ada akses lah kepada benda tu. Sepatut ada akses. Dan saya rasa Menteri Pelajaran pun tahu dan dengar kita mungkin insyaAllah Supol dia pun, Atikah pun dengar, kita boleh forward pada dia nanti, jangan risau kan, untuk tindakan itu diambil dan diteruskan. Kita kata Wan Bestari Net ni bagi saya it's apa orang kata tak ada perkataan lain selain daripada pengkhianatan lah kita kata kepada pendidikan negara. Dia generasi kita. Ada 2 orang yang saya yakin SPM juga akan mendapatkan kerjasama mereka untuk mendapatkan pandangan profesional dengan bukti dan sebagainya. Mantan KSU di zaman saya, Datuk Ghazali, dan juga mantan TKSU yang mengepalai komiti untuk lihat isu ni. Dia juga merupakan mantan Mayor PJ. Okey. Boleh nak mau air? Boleh kita. Ni santai je. Mantan KSU tadi kita kata dipanggil. Dengan mantan TKSU. Dia dah pencen lah. Tapi boleh dipanggil. Dah pencen, tapi mantan TKSU sekarang ni jadi TKSU Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia dulu Mayor PJ. Datuk Azhan. Dia very professional. I have a huge respect to him. Without fear, without favor. Ketika dia mengepalai siasatan terhadap tu, dan memang dia report very clean dan KSU bersama dengan dia. These 2 figures, they contributed to the nation in this issue. Dia 2 orang begitu, subhanallah, kalau dia 2 orang ni nak makan
Kan Nak ambil lah kata-kata. nak buat ambil lah. boleh